Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan muslim sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari Khamis ini 5 Sya'ban 1445 Hijriah bersamaan 15 Februari 2024 masih merasa sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syarif Ramli hafizahullah taala. Semoga Tuan Imam dan Tuan Bilal kita serta sekalian kita diberikan, dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya ya Allah SWT di atas kelapangan dan kesudian kita mengimarahkan solat fardu berjemaah sebentar tadi, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di kalangan golongan yang istiqamah mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya surah Al-Falah ini dari semasa ke semasa selagi kita selama kita menjadi sebahagian dari warga PDRM IPK Perak ini, insya-Allah memanglah kita sedari kita maklum bahawa manusia datang dan pergi, kita tidak akan selama-lamanya berada di IPK Perak ini. Namun selama kita berada di IPK Perak ini, marilah sama-sama kita mengambil peluang dan kesempatan yang ada untuk kita imarahkan surau kita ini. Termasuklah pada malam ini akan diadakan majlis bacaan Yasin, tahlil arwah yang kita adakan. Jadi dijemput kepada tuan-tuan dan perempuan yang untuk hadir, sama ada tuan-tuan, perempuan
ada nama dalam senarai kehadiran, ataupun sebaliknya, sekiranya ada lapang pada malam ini, datanglah ke surau kita ini untuk sama-sama kita imarahkan majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, perkongsian ilmu dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 An-Nawawi, diteruskan hari ini dengan kita membicarakan isi kandungan hadis yang berikutnya, iaitu al-hadis al-hadi wa thalathun, hadis yang ke-31. Hadis ini bunyinya an Abil Abbas Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, daripada Abil Abbas, Abul Abbas, kunyah, gelaran. Boleh juga difahami bahawa ia ingin memberi maksud bapa kepada Al-Abbas. Maksudnya sahabat ni ada anak yang bernama Al-Abbas, dan nama sebenar sahabat ni Sahlun ibni Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau ini adalah sahabat kanan dari golongan Al-Ansar. Beliau ini adalah pemimpin sahabat Nabi dari golongan Al-Ansar. Kita tahu golongan Al-Ansar adalah golongan sahabat Nabi yang berasal dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka ini, ketua mereka, pemimpin mereka adalah sahabat ini, Sahlun ibni Sa'd As-Sa'idi, merujuk nisbah kepada nama keluarga Ismul Aidah, As-Sa'idi Ansari. Kalau kita nak tambah sikit pun boleh, Ansari, sebab beliau adalah dari golongan Ansar. Tapi dalam kitab ni tak ditulis nama Ansar itu, hanya As-Sa'idi saja. Radhiyallahu anhu, redha atasnya. Qala, kalau redha padanya, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini menceritakan bahawa satu masa, yang kita ketahui, tak disebut sini, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki ini pun tidak dinyatakan. Yang pasti lelaki ini tidak dikenali oleh Sahal bin Sa'ad kerana penggunaan kata rajulun, isim nakirah, unrecognized noun, itu dalam bahasa Inggeris. Kata nama tidak diketahui, lawannya ismun ma'rifah. Kata nama diketahui, recognizable noun, ada alif lam atau ar-rajulun, ataupun ada dhamir di ujungnya, ataupun iaitu mudhaf kepada satu kalimah lain, mudhafun ilaih, baru dia jadi isim ma'rifah. Masalahnya tak ada benda-benda itu, satu kalimah saja, rajulun, maka tak tahu siapalah, begitu. Faqala, maka lelaki ini berkata, kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya tentang satu amalan. Tunjukkan, dullani, dan la ya dulu, dalil, berikan aku satu dalil, tunjukkan aku satu dalil, tunjukkan aku satu perkara, satu amalan,
Iza amiltuhu, bila dia punya syarat kat situ. Iza amiltuhu, bila aku kerjakannya, aku amalkannya, ahabbani Allahu, Allah Ta'ala kasih kepadaku, ahabbani Allah, akan mengasihi daku oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bahasa kalau ikut ayat dalam bahasa Arab, sebab dia letak maf'ul tu di hadapan maf'ul al-muqaddam, fa'il al-mu'akhkhar. Allah Ta'ala duduk ujung. Kalau siapa yang mengaji bahasa Arab kat sekolah tu, ustaz dia selalu kata lepas fa'il, lepas fa'il maf'ul. Mana maf'ul duduk ujung, duduk last sekali, fa'il duduk tengah-tengah, lepas fa'il maf'ul. Dan macam wirid pula, jadi melekat kepada minda pelajar-pelajar sampai hari ini, dah berpuluh tahun, 30 tahun lebih, ingat lagi tu. Fa'il, fa'il maf'ul. Yang mengajar tu pun dah kembali ke rahmatullah, tapi ilmu tu masih ada. Tapi di sini keadaannya berbeza. Fa'il, maf'ul, fa'il ke ujung. Maka diterjemahkan, akan mengasihi diriku oleh Allah Ta'ala. Wa ahabbani an-nas, dan mengasihi akan daku oleh sekalian manusia. Tu kalau kita terjemah direct daripada bahasa Arab. Kalau kita susun balik terjemahan tu mengikut bahasa Melayu semasa, bukan bahasa Melayu yang budak-budak cakap dalam TikTok tu bukan bahasa Melayu tu. Bahasa apa tak tahulah. Tungan terbalik. Sekiranya aku kerjakannya, Allah dan manusia akan mencintai aku. Nampak? Jadi bahasa yang diterjemah dari bahasa Arab tadi itu banyak kita jumpa dalam kitab-kitab lama, kitab kuning. Ini yang saya baca sebentar tadi ialah bahasa Melayu moden, bahasa Melayu sekarang, yang kita baca dalam surat khabar, dalam media tu. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, yang ini untuk menjawab pertanyaan permintaan lelaki tadi. Izhad fid dunya. Izhad fid dunya. Zahada yazhadu, izhad fid dunya. Zuhudlah terhadap dunia, zuhudlah dalam kehidupan dunia. Dia sebut zuhud ni dia luas, setengah orang dulu dia faham zuhud ni, kalau rumah dia ada ada perabot, ada kursi, ada meja, ada TV, buang kursi meja, buang TV tu semua dunia. Nak duduk atas tikar mengkuang. TV tu tak payah, TV tu benda mewah, buang. Baru nama zuhud. Di pengertian zuhud tu sendiri pun dah menyimpang lah. Kerana perabot-perabot tu benda yang jadi satu keperluan. TV tu taklah mewah sebenarnya, TV murah sekarang, tapi dalam suasana hari ini banyak orang tidak menuntut TV. Kalau ada pun dah jadi perhiasan pula. TV tu jarang dibuka, masing-masing duduk balik handphone dia. Nak tengok 7 hari mencintaimu pun dalam handphone dia kan. Tengok senyum sendiri, ketawa kek. Orang tengok pun boleh. Apa dia ketawa kek, ketawa sendiri ni gila apa? Punya sedang
menonton 7 hari mencintaimu di handphone. Tak payah tengok TV lah, tengok handphone je. Kan? Jadi maksud zuhud itu sendiri pun, maksud zuhud di sini ialah bersederhana, tidak mewah, tidak hidup terlalu mewah. Terlalu mewah tu maksudnya kehidupan kayangan lah. Kereta tu mesti kereta. Ada satu pepatah saya ingat, pepatah awam kita, biar apa-apa asal bergaya. Ini masalah, inilah lagi bertentangan dengan zuhud tadi. Biarlah kita berhutang keliling pinggang, janji hidup bergaya. Itu yang jadi ramai kita terperangkap dalam keberhutangan serius. Bukanlah semua, sebahagian. Kalau kata semua nanti tak betul pula. Ramai agak yang berhutang ni sebab anak-anak sekolah. Tadi saya dapat satu maklumat, ada sahabat kita, bulan depan anak nak masuk sekolah tahun baru, 4 orang anak, belanjanya saja 3,000 untuk 4 orang anak. Seorang anak 750 yurannya, baju sekolahnya. Kata hamba Allah ni, sahabat ni, mujurlah bulan 2 ni dapat bonus 2K Ustaz. Kalau ke dulu-dulu sebut dapat tak banyak mana, 500, 600. Ni dapat 2,000 pun habis ke anak je. Tak ada boleh nak buat apa pun. Jadi tak semua orang terperangkap dalam kebutuhan serius kerana bermewah-mewah. Tapi ada, tak dinafikan, berbelanja lebih dari kemampuan. Kerja taklah besar mana, tapi pakai Velfire, pakai Alphard. Ni dia nak kereta baru, orang ada kereta baru, dia nak kereta baru. Orang nak perabot baru, dia nak perabot baru. Saya susah hatilah, itu kata orang kaya tu. Bila mampu kak, Alibaba bujang lapuk, telefon penyamusuh, ketua penyamusuh, samun rumah dia. Pasal apa? Pening tengok kainah rumah, tak nak kalah. Ni masalah. Kalau isteri orang kaya ikut pesan Nabi ni, tak jadilah orang kaya itu telefon ketua penyamun. Ya, orang sebelah ada kereta baru, Alphard ke Velfire, kereta kita boleh pakai X70, X50, pakailah kereta tu. Baru beli pun. Ni tak, jenis mata tak boleh tengok orang lebih. Orang lebih, dia pun nak lebih juga macam orang. Lingkup. Lingkup lah. Kalau lah ikut pesan Nabi ni, apa yang jadi sebagai jawab syarat? Yuhibbukallah, Allah Ta'ala akan mengasihi kamu oleh Allah. Nampak? Allah Ta'ala kasih pada kita. Pasal apa? Sebab kehidupan kita sederhana sahaja. Allah Ta'ala kasih kita, sayang kita, Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kesusahan dan kesukaran. Allah Ta'ala berikan kita ketenangan dalam kehidupan. Hidup kita tenang, walaupun masalah tu banyak. Siapa kehidupan tak ada masalah? Nak tak ada masalah dalam kehidupan? Boleh kak dalam syurga esok? Tu memang tak ada masalah, confirm. Tapi alam akhirat, bukan alam dunia ni. Alam dunia ni banyak masalah. Mesti ada masalah. Masalah kerja, masalah rumah tangga, masalah kehidupan, masalah duit. Mesti ada masalah.
Tapi bagaimana kita berhadapan dengan masalah itu? Maka kalau kita ikut pesan Nabi ni, yuhibbukallah, Allah Ta'ala sayang, kasih kita, maka Allah Ta'ala pelihara kita, kan? Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada kita. Kemudian Nabi sambung lagi, wa zahad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Jadi dalam kehidupan ni, kita zuhud bukan saja zuhud dalam kehidupan dunia, tetapi apa-apa yang ada manusia pun kita zuhud. Maknanya kalau orang tu kaya lebih dari kita, biarlah. Tak payah kita nak rasa cemburu, dengki. Dia ni berlebih sangat ni, tak boleh buat, tak boleh jadi ni. Apa cara kita nak buat? Maka timbullah kedengkian tu. Kita santau dia, kita sihir dia, kita penajar dia, kita buat surat berantai. Kita jadi seorang yang dengki, seorang yang iri hati. Kan dah berlawan dengan pesan Nabi ya? Nabi pesan zuhud. Tengok orang ada, biarlah tu rezeki dia. Dalam kita bekerja, masa mula-mula masuk kerja dulu, kita sama je kan. Kalau masuk inspektor percubaan EI tu sama je semua, satu squad. Kalau kita constable dulu kan, sama je. Kalau kita awam grade, ikut grade masing-masing kan, sama je masuk, sama-sama lakoni. Kemudian ditempatkan di tempat kerja yang berbeza-beza. Ada orang kena IPK, ada orang kena IPD, ada orang kena PGA, ada orang kena formasi, kan? Wahal kita laku tu sama je kita, tapi dia letak tempat berbeza-beza dan rezeki berbeza-beza. Kalau buat reunion tu, squad sekian. Ada yang ASP lagi, ada yang dah DSP, ada yang dah superintendent, ada yang dah jadi OCPD, ada yang dah jadi KP, ada yang jadi pengarah Bukit Aman. Di mana pengarah Bukit Aman orang hebat, ada yang dah bersara, kan? Sebab walaupun dia masuk, dia sama squad, tapi usia dia agak sedikit lewat daripada kawan-kawan lain, maka dia pun bersara awal, dah bersara. Kawan-kawan ada bekerja lagi, dia dah bersara. Di nasib kita tak sama. Tak sama. Saya ingat dulu kami 3 orang adalah pegawai Islam pertama yang ditempatkan di PDRM tahun 2008. 3 orang, seorang Pulau Pinang, seorang Johor, seorang di sini saya. Daripada 3 kami bertiga, tinggal saya seorang selepas 16 tahun. Sahabat di Penang sudah jadi pegawai Jabatan Mufti. Seorang lagi yang ke Johor sudah jadi pegawai di Institut Latihan Islami Syekh Ilim. Nampak? Meski masing-masing itu berbeza-beza, tak sama, kan? Jadi kalau kita terima benda tu dengan baik, hasilnya ialah yuhibbukan nas, akan mengasihi kamu oleh sekalian manusia. Sebab kita tak pernah dengki ke orang, iri hati ke orang, sakit hati ke orang. Allah sayang itu, walaupun mungkin tak dizahirkan. Hari ini orang tak zahirkan, tapi sampai masa orang akan zahirkan. Bila kita dah bersara lah, kan? Majlis jasamu dikenal, ataupun bertukar, kan? Macam kita sebut awal-awal tadi, tiada yang kekal. Tuan-tuan tidak akan selamanya di sini. Macam saya juga tak akan selama di sini. Itu masa akan sampai penghujungnya.
ada bersara atau bertukar tempat kerja ke, bertukar keluar jabatan ke. Jadi waktu itulah nanti jasamu dikenal. Rupanya ramai orang yang ingat pada kita. Sebab apa kita tak ada kita bersifat zuhud pada apa-apa yang dimiliki manusia. Tak pernah pun kita dengki iri hati. Kita suka tengok orang berjaya. Orang berjaya, alhamdulillah, rezeki masing-masing. Kerana rezeki itu pun sendiri pun kalau kita bicarakan pun sangat luas pengertiannya. Bukan takat duit ya. Ada orang fikir rezeki ni duit. Tak mesti ya. Kesihatan pun adalah satu rezeki. Kelapangan pun adalah satu rezeki. Satu nikmat. Sebab tu Nabi kata dalam sebuah hadis lain, ni'matani maghbunun anhuma katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia alpa dan leka. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Kesihatan dan kelapangan masa. Itu dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang disebut oleh penyusun kitab ini, hadis hasan. Hadis hasan terlibat hujah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya bi asanid hasanah, dengan pelbagai hasanat yang hasan. Wallahu rasuluhu a'lam. Insyaallah perkuliahan kita datang akan sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu al-hadis ats-tsani wa ats-tsalats, hadis yang ke-32 insyaallah Allah SWT. Baik di Allah SWT di Quran seperti itu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.